Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Najwa Izzati binti Mustafa Kamal, bernombor matrik I20204819. Tajuk yang akan dibawa adalah sisi lain child grooming. Kita sendiri tahulah child grooming ni adalah satu perkara yang kurang baik, dan istilah itu pun sendiri mendatangkan istilah yang serong dalam masyarakat. Jadi ini abstrak yang telah dibuat, yang ditulis di dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okay. Child grooming sering diartikan dengan suatu perbuatan yang kurang baik, malah istilah ini sering dipandang serong oleh masyarakat, dan istilah itu sendiri dianggap satu kata yang amat negatif. Namun dengan perkembangan masa, dari masa ke masa, dunia semakin maju dan peredaran zaman yang berlaku, generasi mendatang lebih terdedah kepada dunia, terutama pada media sosial. Jadi kajian ini bertujuan untuk memandang satu sisi yang lain bagi istilah child grooming, iaitu adakah perbezaan antara child sexual grooming dan juga child grooming. Kaedah kualitatif juga digunakan bagi kajian ini. Satu kaedah pengumpulan data dengan menggunakan teknik kaedah kepustakaan dan juga pemerhatian. Okey. Alright. Ini bahasa Melayunya dan ini bahasa Inggeris. Sama, the qualitative method I used to complete the research carried out. Okey, ini pendahuluan daripada yang telah ditulis. Okey. Pendahuluannya, anak adalah anugerah dan satu kurniaan daripada Ilahi. Setiap pasangan yang telah mendirikan rumah tangga akan mewujudkan rasa keinginan dan mempunyai seorang anak, dan mendidik anak hingga dewasa adalah satu perjalanan untuk membina sebuah keluarga. Jadi dalam surah Al-Shura ayat 49 yang bermakna ia mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi kita dah lihatlah di sini dengan adanya anak dan lahirnya pemata hati ayah dan ibu ini, pastinya ayah dan ibu meletakkan harapan kepada anak yang dilahirkan. Jadi terdapat banyaklah didikan yang diberikan kepada anak-anak mereka, sama ada dari sudut emosi, dari sudut fizikal dan sebagainya. Okey, dan perkembangan teknologi yang meluas iaitu internet juga merubah dunia lah menjadi satu dunia yang tidak berbatas, dan diikuti pula dengan struktur sosial masyarakat yang nyata dan signifikan. Dari sudut penilaian, kemajuan dan peradaban manusia, ini semua ada perubahan dia dengan adanya teknologi. Okay, jika kita lihat daripada sudut positif, internet sendiri memudahkan individu untuk mengetahui pelbagai maklumat. Tapi dengan adanya internet, adakah ia mendatangkan semua impak positif ataupun ada kesan-kesannya terhadap penggunaan telefon pintar ataupun telefon bimbit? Malah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia menunjukkan kebanyakan kanak-kanak memperoleh telefon bimbit seawal umur 12 tahun. Kita tengok sendiri terdapat 33.9% daripada jumlah yang masih bersekolah menggunakan telefon bimbit, dan ia bertambahlah seiring dengan masa sekarang ni, apalagi apabila berlakunya pandemik pada tahun 2020. Kita kembali pula pada anak. Anak ini adalah satu kurniaan kepada ibu ayah lah. Jadi dengan adanya anak, sewajarnya ibu ayah ada tanggungjawab untuk mendidik mereka. Tapi didikan bagaimana untuk memastikan anak itu tidak di-grooming. Okay. Seorang anak sewajarnya untuk diberikan kebebasan dan lagak untuk menjadi seorang kanak-kanak atau berfikiran seperti seorang anak-anak. Tidak boleh dipakaikan baju dewasa, tidak perlu diriaskan seperti orang dewasa. Dan bila perkara tersebut dilakukan oleh para penjaga mereka, ia akan
wujudkan satu impak dalam diri anak apabila anak sendiri akan mula terasing dengan dunia mereka yang selayaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Al-Muslim juga yang bermaksud barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Okey. Isu child grooming ni bukanlah satu isu individu ataupun isu yang tersendirilah. Dalam sebuah institusi sendiri, masyarakat harus saling menjaga antara satu sama lain. Jadi masyarakat harus mengambil tahu. Kita bukanlah istilahnya menjaga tepi kain orang, tapi sewajarnya kita ambil tahu antara satu sama lain agar kes-kes seperti child grooming ini tidak berlaku sama daripada orang luar, orang ketiga ataupun orang dalam keluarga itu tersendiri. Okey, ini pendahuluan yang telah dibuat dan sorotan-sorotan yang telah saya ambil daripada beberapa artikel yang terlampau dan terdahulu, terutama daripada akta-akta dan juga undang-undang yang mengenai kanak-kanak dan juga kesalahan-kesalahan seksual. Sorotan pertama adalah daripada Nur Razlan Abdul Wahab dan Muhammad Farouk Maknur pada tahun 2018 apabila mereka telah mengkaji tentang Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017, penambahan perundangan berkaitan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia. Kita telah melihatlah ada beberapa akta yang telah disenaraikan. Mereka juga telah merujuk kepada Akta Kanak-kanak 2001, Akta Kanak-kanak Pindaan 2001 dan The Sex Crimes Against Children Prevention Act of 1995 Amerika Syarikat. Kajian ini mendapati Akta 792 telah juga meluaskan skop kesalahan-kesalahan seksual selain turut menekankan aspek pencegahan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Sorotan lain adalah daripada kajian kerentanan kanak-kanak Malaysia terhadap pengantungan seksual dalam talian, juga dari bimbingan dan kaunseling bermain pendekatan klien center sebagai upaya preventif tindakan kejahatan seksual child grooming pada anak. Ini daripada Indonesia. Saya juga telah mengambil daripada UUM International Legal Conference yang diterbitkan oleh the European Proceeding of Social and Behavioral Science, iaitu the Online Social Network Era, The Children Protected in Malaysia, yang disampaikan oleh Zainal Amin Ayub pada tahun 2017. Selain itu, Zainal Amin Ayub juga telah menulis Right of Online Information Privacy of Children in Malaysia, statutory perspektif yang telah ditulis oleh beliau. Jadi kebanyakan kajian sorotan yang dilakukan adalah secara kualitatif. Ini adalah metodologi yang digunakan untuk kajian ini. Metod ini seperti awalnya ia dijalankan secara kualitatif. Metodologi kajian kita tahulah terdapat 3 kaedah, iaitu kaedah kualitatif, kaedah kuantitatif dan juga kaedah campuran ataupun mixed method. Kualitatif dan juga kuantitatif digabungkan dalam satu kajian. Dan untuk kajian ini saya selesa untuk menggunakan kaedah kualitatif kerana bagi saya dia lagi dapat memperolehi data daripada kuantitatif. Data yang diperoleh pula terbagi pada 2 bahagian, iaitu data primer dan juga sekunder. Data primer adalah data utama yang masih belum wujud, dan data sekunder pula adalah data-data yang telah wujud dah, seperti kajian-kajian lampau dan sebagainya. Okey, malah tambahan saya juga telah menggunakan kaedah pemerhatian untuk kajian ini. Menurut Kellinger, terdapat beberapa ciri atau kategori pemerhatian, iaitu kategori tingkah laku, kategori paras tafsiran, kategori persampalan tingkah laku dan kategori generalisasi dan penggunaan.
Dan untuk pemerhatian, saya lagi memfokuskan di media-media sosial, malah saya juga telah melakukan pemerhatian di pusat-pusat bandar lah terutamanya, untuk melihat sejauh manakah child grooming ini berlaku di dalam keluarga. Jabatan Kajian mendapati pengawalan isu child grooming telah digazetkan dalam undang-undang. Malah Indonesia telah meletakkan di dalam beberapa undang-undang, antaranya UU nombor 44 tahun 2008 tentang pornografi, UU nombor 19 tahun 2016 tentang perubahan, dan atas UU nombor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, dan UU nombor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi kita bukan boleh lihat Malaysia saja menekankan tentang child grooming ini, malah jiran kita dan juga dunia juga telah menekankan pentingnya ada undang-undang mengenai child grooming. Selain itu, Malaysia juga menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM menyatakan kanak-kanak ini didefinisikan sebagai seorang yang di bawah 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2001. Jadi apa-apa jenayah ataupun keganasan penderaan eksploitasi anak-anak yang di bawah umur 18 tahun adalah tertakluk pada undang-undang kanak-kanak, iaitu Akta Kanak-kanak yang ada di Malaysia antaranya adalah Akta Kanak-kanak 2001 dan pindaan yang berlaku pada tahun 2016. Ini antara pindaannya. Okay. Ini perbincangan kajian istilah child grooming dan seksual child grooming. Secara umumnya kita tahulah seksual child grooming adalah satu kesalahan jenayah dan pelaku boleh dikenakan tindakan undang-undang. Akta Kesalahan Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak telah digubal oleh kerajaan bagi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kanak-kanak dan juga keluarga. Jadi menurut Jabatan Perdana Menteri juga meletakkan Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 ini di bawah bidang kuasa hal ehwal undang-undang yang dipantau terus oleh Jabatan Perdana Menteri. Baiklah. Itu tadi sexual child grooming. Ini child grooming pula. Child grooming ini adalah satu modus yang digunakan oleh orang dewasa untuk memenuhkan keinginannya dan disalurkan kepada kanak-kanak tersebut. Okey, kita ada lihatlah di sini. Dengan adanya pelbagai platform yang tidak berbatas sekarang ini, orang sudah semakin berlumba-lumba untuk menjadi terkenal, untuk menjadi popular. Kerana apa? Kerana ini mendatangkan hasil daripada apa yang dilakukannya. Dan laporan pada Berita Harian tahun 22 September 2021, Malaysia memiliki 28 juta pengguna media sosial. Dan pandemik melanda dunia pada ketika itu, Malaysia merekodkan 86% daripada penduduk di negara ini menggunakan platform sosial media. Dan dari masa ke masa, penggunaan sosial media dapat menjadi satu platform bagi memuaskan keinginan individu bagi menjadi terkenal, dan pelbagai cara dan kaedah digunakan pakai bagi melayakkan diri agar dikenali oleh masyarakat. Terdapat anak-anak lah yang terutamanya dipakaikan baju sebagai seorang ratu, anak dipakaikan pakaian yang syarat setiap hari, mukanya dioles dengan riasan yang berat seorang dewasa, dan tidak dibenarkan untuk bertutur sebagai seorang anak kecil. Hal ini, keinginan ibu bapa ini akhirnya menjadi beban kepada anak tersebut, dan mereka akhirnya tidak dapat bertingkah sesuka hati mereka. Mereka tidak dapat meneroka dunia. Ini rumusan yang saya simpulkan. Secara kesimpulannya, anak adalah amanah serta anugerah daripada Ilahi. Benar dan besar juga tanggungjawab ibu bapa dan juga penjaga untuk mendidik dan menjaga dan membesarkan anak. Okey, itu ayatnya.
Jadi perumpamaan adalah sehelai kain putih, maka ibu dan ayahlah yang mensyaratkannya, memang tepat. Tapi setepat itu ibu bapa tidak perlulah melampaui batas untuk jadikan atau mempercepatkan proses anak mereka untuk menjadi dewasa. Okay, itu saja. Sekian daripada saya. Ini rujukan yang dilakukan. Sekian daripada saya. Terima kasih.